Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama anda pengacara Abdul Hafiz Ahmad dan rakan sebelah saya Faisal bin Zakaria dalam rancangan Bual Bicara Kad Merah. Kita bertemu semula dalam episod keempat, minggu keempat, membicarakan topik sukan silat dikomersialkan dalam filem. Kini, apakah telah dicabuli elemen MMA dan gusti WWE? Okey, Fazal, saya diberitahu anda ni dari Melaka, sebuah negeri yang yalah kita tahu bersejarah dan penuh dengan panglima, pendekar, hang tua, hang Lipo pula. Hang Kasturi, hang Jebat pun ada di situ Jadi tentang silat mungkin ada sedikit. Saya tak adalah mahir ataupun menceburi bidang silat. Saya lebih more kepada body contact games lah. So silat ni memang sinonim dengan game Melaka. Okey. So jadi dulu masa budak-budak tu orang kata kat Melaka tu tempat-tempat dia tu okey, dia ada gelanggang dia. Banyak gelanggang dia. So kalau kita tengok gelanggang-gelanggang dia tu memang masa zaman saya budak-budak ataupun sekolah menengah pun sempat lagi. So malam-malam kita akan pergi tengok joang ni, tapi tak join lah. Pasal kita terlibat dengan game-game yang lain. Okey, just orang kata memberikan sokongan ataupun inilah masa nak keluar malam lah. Zaman-zaman dulu nak keluar malam ni tak ada acara, tak boleh. Kena pergi surau, kena tengok-tengok majlis-majlis macam ni. Lain tak ada lah. Saya rasa saya pun dah agak berumur, dah masuk 50-an ni. Okey, nampak macam muda. Tapi kalau nak bersilat lagi, orang kata silat bunga tu mungkin lari sikit lah. Silat pengantin masih boleh silat pengantin Okey, pada minggu keempat ni, episod keempat, kita bertuah dan berterima kasih banyak kepada ni tetamu kita. Saya perkenalkan saudara Zakri Ibrahim Zakri Ibrahim. Ya, saya. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa khabar? Alhamdulillah sihat sekali ni. Itulah dia saya perkenalkan abang ni sebagai bekas juara silat kejuaraan dunia tahun 2000 Betul bang Ya. Zakri Ibrahim. Betul. Dalam kelas kelas J 90 hingga 95 kilo Betul bang? Betul. Mengalahkan pesilat Indonesia di tempat mereka, di gelanggang mereka sendiri. Samuel Amarillo dari Indonesia di Jakarta satu pencapaian yang gemilang lah. Itulah dia satu kejayaan besar di tanah air bila kita nak melawan Indonesia ni. Apatah lagi dalam sukan silat ni, memang kalau kita menang tu memang satu pencapaian yang sukar dicapai lah betul. Saudara Zakri juga pemenang peringkat emas kelas H 80 hingga 85 kg dalam sukan C Manila 1991 dan sukan C Chiang Mai 1995. Betul bang Betul. Bila tukar kelas tu rasa ada perbezaan lah juga tapi masih boleh menang. Dari segi kepantasan di mana kelas ringan lagi laju permainannya. Kalau naik ke kelas berat ni dia punya tenangan tu padu tapi agak slow sikit lah. Jadi kelebihan kelas lama tu membawa saya ke kelas tinggi. Saya dapat kecepatan lah. Itu dia punya kelebihan. Just nak tanya Cik Zakri, adakah kelas J itu dikategorikan sebagai macam heavyweight ataupun super heavyweight? Adakah boleh kita kategorikan macam tu? Dia lagi satu lagi dia pergi ke heavyweight. Dia panggil kelas bebas. Kelas J ni kelas untuk dalam kelas-kelas lah. Kemudian lepas tu heavyweight lah. Okey. Sedikit tentang perkembangan terbaru abang. Selain pada pernah menjadi Presiden Persatuan Bekas Pesilat Negara Malaysia ni, sekarang apa yalah kegiatan abang? Mungkin nak menjadi pelakon juga dalam Mak Kilau kedua ke apa ke? Nak jadi pelakon dia bukan mudah dengan faktor usia dan kita pengalaman daripada awal tidak ada, mungkin tidaklah. Tetapi saya ada satu target untuk menjawat jawatan tertinggi, namun saya tak diumumkan lagi. Sebab benda ni mengikut dalam keadaan politik negara lah. Kalau politik negara itu menanti Menteri Belia dan Sukan, siapa akan datang ni baru kita akan
saya akan berjumpa lah. Namun buat masa ini kitanya keadaan politik kita pun tak berapa tenang sangat. Jadi kita tunggu pilihan raya umur 15 ni baru saya akan buat plan tu lah. InsyaAllah saya akan menjawab jawatan tu lah. Okay bang, kita tadi saya ada sentuh sedikit tentang Mat Kilau. Mungkin Faizal nak sembang pasal Mat Kilau sikit? Sekarang ni kalau kita tengok sekarang ni, Cik Zakri, satu trend yang baru. Okey, kita tengok satu trend ni mana tahun 2020-an ni, okey. Tiba-tiba silat ni menjadi orang kata satu trend. Sampai ke tepi-tepi jalan orang pakai setanjak. Okey, nak pergi tengok wayang saya ni. Kalau zaman-zaman kita tu dulu, Cik Zakri, saya rasa tak ada tu lagi. Ya, betul. So, macam mana, apa pandangan Cik Zakri tu sendiri? Budaya. Saya dia bagi pandangan saya. Saya ucapkan tahniah kepada Datuk punya anak itu Samsul. Yang telah timing dia begitu tepat sekali buat dalam keadaan negara kita ni politik dia tidak begitu stabil. Jadi dia buat pada masa yang tepat, membangkitkan balik, menyatukan balik kita punya bangsa-bangsa Melayu dan juga Islam. Saya rasa itu ketepatan yang begitu, timing yang cantik lah. Ini anak Datuk Samsul ni buat Mat Kilau ni. Sesungguhnya silat tu memang lagi dulu memang ada, cuma dia punya tarikan dan juga dia punya panggilan tu tepat pada waktunya, membuatkan bangsa kita ataupun rakyat Malaysia yang terutama orang Melayu ni dah nampak disatukan dengan baiknya, dan dia melibatkan ahli politik, melibatkan rakyat lain, melibatkan artis, melibatkan sukan-sukan lain. Jadi saya rasa elemen tu Samsul memang cerdik lah dia mengambil kesempatan tu hingga dia berjaya. Sedangkan kita faham sebelum ni ada juga suka filem daripada Syahadah, filem daripada Geran, contoh itu memang totally daripada orang silat, sedang akan saya juga berlakunya sini, tetapi tarikan tidak ada. Kenapa dan mengapa nanti kita bincang dulu. Betul. Okey, bercakap tentang ni mungkin dalam tadi mungkin dalam konteks budaya, sosial dan politik. Jadi bila dalam filem mungkin tadi saudara pernah bercakap tentang Syahadan Syahadan ni dibintangi oleh Muhammad Al-Jufri Jamari, juara dunia lah, bekas juara dunia, dan merupakan antara pesilat negara yang terjun ke layar perak selepas Rozaidi Rahman dan Mahiza Bakri dalam Kelisa pada 1952. Jadi adakah pandangan abang tak tentang penampilan mereka ni akan melonjakkan sukan seni bela diri Melayu ni? Selepas baik. dengan Mat Kilau akan daripada pandangan saya mudah. Kita kena tahu di mana stand kita sekarang, dan selepas itu saya bersetuju dengan sahabat rapat saya Rozaidi Rahman, Mahiza Bakri yang telah menceburi dalam bidang filem di tempat sewaktu mencipta nama di dalam sukan. Namun untuk Al-Jufri saya menasihatkan supaya di-stopkan dulu, sebab beliau masih aktif lagi sebagai atlet negara, dan beliau adalah dibayar oleh Majlis Sukan Negara, elang dia untuk fokus pada sebagai seorang atlet. Jika dia tumpu pada filem, dia tumpu pada faktor glamour ni, saya yakin dan percaya waktu menjadi seorang artis dengan waktu menjadi seorang atlet berbeza waktu dia. Jadi dia akan menjejaskan dia punya tumpuan pada atlet, dia akan menjejaskan tumpuan daripada kerjaya sampingan dia. So jadi, maknanya Cik Zakri, adakah ketika tahun 90-an zaman saudara aktif sebagai atlet, dan sekarang ni zaman yang era Jufri ni, populariti tu agak sama atau tak kat situ? Dan saya nak tanya, adakah dia standing dengan bintang-bintang yang zaman dulu dengan zaman sekarang ni? Macam tadi sahabat saya Hafiz saya berkaitan dengan siapa? Rozaidi tadi. Adakah sama standing atau tidak? Saya rasa faktor zaman berzaman ataupun faktor kemodenan itu membuatkan satu
kemasyhuran tu berlaku. Di waktu zaman Rozaidi mungkin publicity tu kurang. Dia diambil untuk membintangi satu filem tu untuk percubaan. Namun dia punya percubaan tu tak berapa menonjol disebabkan faktor ialah faktor kemasyhuran zaman tu dibandingkan sekarang. Dibandingkan sekarang kita banyak ramai pelakon, kita ramai atlet, dan ketika tu kita tengok seolah-olah macam suam-suam kuku sajalah. Jadi faktor untuk menjadi atlet negara dalam silat untuk disamakan dengan popularnya artis, saya rasa tidak berlaku di situ. Okey, saya nak kaitkan kat sini, Encik Zakri. Okey. Pada zaman sebelum ni, saya rasa saya melalui zaman tu juga, okey, di mana pada ketika itu silat olahraga pun pada ketika itu pun sukar untuk diterima oleh mahaguru dulu untuk dia bertandingkan, betul? Saya setuju. So adakah kerana pada masa tu, okey, keadaan pada masa tu yang membuatkan silat tidak dapat berkembang kalau dibandingkan sekarang ni? Saya setuju. Baik, ketika tu saya setuju dengan pendapat Cik Faizal ni. Ketika tu kita punya mahaguru ataupun guru utama tu masih ada. Beliau merasakan silat olahraga ni akan merosakkan kesenian dalam pencak silat tu sendiri, dalam erti kata perguruan masing-masing. Yang mana pakaian, yang mana gerak-geri dan juga sebagai langkah telah dicabuli dengan faktor sukan. Dengan pakaian sukan ni dia tak ikut spesifik silat seni itu sendiri. Ketika itulah bila sekarang ni zaman kata zaman dah berlalu, manggu pun telah dimuseumkan ataupun ditanam. Jadi peralihan tu, perubahan tu makin lama dia jadi satu pembawaan yang sampai sekarang boleh lihat boleh diterima lah. Boleh diterima. Ya. Okey, kita bercakap tentang ni lah silat, elemen silat dalam filem Mat Kilau yang box office sekarang, yang pecah panggung sekarang. Mat Kilau Kebangkitan Pahlawan arahan Samsul Yusof yang dikatakan mencecah lebih 12 juta dalam seminggu. Jadi kita banggalah dengan seni silat telah diangkat martabatnya dalam filem tu, kan. Lepas tu mendapat sambutan, mendapat perhatian yang serius. Tapi adakah pada pandangan abang sebagai bekas pesilat negara, ciri-ciri keolahragawanan ataupun seorang ahli silat tu nampak ketara tak dilakukan oleh Adiputra dan Beto Kushairi ni? Ada tak ciri dia seorang jago silat ataupun dia orang ni sekadar mengikut koreografer saja? Baik, pertanyaan yang cukup baik. Pertanyaan ini cukup membuahkan hasil kita berbincang di sini. Satunya saya buat pujian macam saya kata tadilah. Samsul telah menggunakan satu timing yang cantik, di mana dia ambil melangkah, dia mengira keadaan keliling kita, keadaan suasana politik, keadaan apa sekalipun lah, itu memang kita puji dia lah. Namun untuk kita mengatakan berkenaan dengan keaslian silat tu, kita tidak boleh mengatakan sesuatu khusus pada pelakon itu dia mengamal silat. Kecuali orang silat tu sendiri yang melakonkan. Namun kalau orang silat totally melakonkan, saya merasakan dia akan jadi syahadah. Sebab dia bukan satu aktor, dia seorang pesilat. Sedangkan rakyat kita yang membeli tiket untuk melihat lakonan ni, dia nak satu aktor, satu pelakon yang ada nama dan juga serba boleh. Jadi silat tu dia tak tepi lah, keaslian tu dia tak tepi. Tapi kami yang belajar silat tu, kita dapat lihat lah bagaimana langkah tu, bagaimana cara dia buka keris, macam mana dia gunakan senjata. Kita faham. Kita faham benda tu, dan kita harus memahami, harus menyokong pada industri ini. Mereka cuba nak naikkan silat tu, tetapi belum masanya nak totally untuk orang silat. Biasanya Cik Zakri, okey, kalau kita biasanya di belakang tabir mana-mana mana-mana akan filem dia mesti ada seorang dia punya penasihat. Okey, penasihat yang akan menunjukkan dia punya ni. Okey,
So sekarang ni bila kita tengok di layar Perak sekarang ni, okey, bantuan-bantuan daripada koreografer yang ahli-ahli silat ni, macam mana peranan dia satu? Okey, macam mana peranan dia? Okey, dalam adegan tempoh, ataupun adakah bila bantuan ni tak dapat diterima, okey, adakah ini menjadikan silat tu nampak macam nampak orang kata tak, agak janggal sikit lah. Okay. And then kalau elemen-elemen gerak tempur ni, okay, maknanya soalan yang ketiga saya lah, elemen-elemen gerak tempur ni ada, okay, tidakkah warisan Melayu tu nampak terhakis? Pasal kadang-kadang elemen kungfu pun dia masuk dalam situ. So jadi dia jadi dah baca cerita filem Hong Kong lah nanti. Hollywood pun ada. Hollywood pun ada. Hollywood pun ada, Hong Kong. Tapi dari segi komersial mungkin lain. Bollywood pun ada. Cuba Cik Zakri komen sikit kat situ. Bollywood pun ada juga. Saya mengatakan apa saja seni mempertahankan di Malaysia atau di worldwide sekalipun, kalau dinamakan tumbuk lah. Dinamakan tenang lah. Cuma pattern dia ataupun setiap seni bela diri itu mempunyai dia punya asas dia punya cara dia dan dia punya aturan dia kan. Jadi dia punya pattern. Silat ada pattern dia, taekwondo ada pattern dia, judo ada pattern dia. Namun dia merangkumi satulah, mempelajari seni mempertahankan diri itu bagus. Yang baguskan seni pertahanan di sesuatu tu diri orang tu, bukan satu jenama. Jadi dari segi filem ni saya faham berkenaan dengan warisan tu akan terakhir dan segalanya. Tetapi langkah dibuat ni untuk menarikkan balik. Apabila orang sebut silat, silat ni asyik rumput. Silat tak pergi ke dewan. Latihan silat pergi ke padang bola. Jadi bila Samsul buat macam ni, elemen-elemen tendangan macam kungfu dan macam judo kan, apa sekalipun, tetapi hakikatnya dia telah menarik perhatian yang bahawa silat itu diangkatkan dengan sendiri. Jadi orang akan melihat silat ni boleh diterima di peringkat sekarang. Dan itu saya cakap satu main dua peranan. Kalau dia tak dimodernkan, akan jadi macam mana Syahadah, silat Syahadah yang totally diberlakon oleh Al-Jufri dan juga orang silat sekali belakang saya, telah dibuat promote akhirnya tak sampai macam mana Samsul buat. Betul. Salah satunya itulah sebab saya tengok. Itu komen saya lah. Okey, saudara Zakri, saya nak sentuh tentang adaptasi moden, revolusi silat untuk diperbaharui, diubah suai lah. Tapi bila kita tengok Sukan C Vietnam 2022, mungkin abang pun tengok siaran langsung siaran langsung Sukan C, acara Sukan Silat. Kita nampak dah sukan ni ada peraturan baru. Dia masukkan mixed martial art, MMA, unsur-unsur WWE lah. Macam tumbukan Superman, tarik dan pukul belakang vest, pukul tangan belakang. Jadi adakah itu satu yang dibenarkan oleh legenda silat seperti abang? Okey, sebenarnya saya cakap saya menentang lah. Menentang sekeras-kerasnya. Sepatutnya dalam silat ni kita ada semua pukulan yang macam mana saudara Abdul Hafiz saya cakap, pukulan tu semua ada dalam silat. Tapi kalau di dalam pertandingan dipertandingkan, naklah ditunjukkan ciri-ciri yang keselamatan tu. Maksudnya orang suka melihat pertandingan tu dan benda ni logik akal. Tetapi apabila peraturan baru dibuat, saya rasa perlu dikaji balik. Sebab rata-rata yang mengatakan bukan orang silat ataupun sertifikat lain, silat tidak ada identiti lagi. Dah tiada identiti silat. Orang akan cakap ini dah macam boxing, ini dah macam wrestling, ini dah macam busi, macam judo, macam-macam. Kita kalau dulu zaman saya, persilatan tu mempunyai pola langkah, mempunyai dia punya serangan, selepas serangan di pola langkah kebalik. Dan adat-adat dan segitu memang cantik. Seharusnya saya setuju kalau ditukarkan dia punya teknikal. Maksudnya kalau dulu orang tengok hamba. Sebab apa hamba? Keputusan lambat. Jadi kita cepatkan keputusan tu
pemakahan tu kira dengan cepat dengan gunakan digital, dan sekarang dah guna digital. Kemudian bantahan-bantahan tu nak dicepatkan menggunakan VTR tu dipercepatkan. Soal permainan dalam silat olahraga tu tak perlu diubah. Tak perlu ambil elemen-elemen seperti gusti lah, apalah. Saya rasa itu tidak perlu. Kekalkan yang lama. Itu komen saya. Atau mungkin Cik Zaki, dia disebabkan oleh faktor-faktor keselamatan. Adakah mungkin faktor-faktor itu yang membantu, yang nak membuatkan perubahan? Tidak. Saya merasakan dalam zaman saya dulu pun ada faktor kecederaan. Malah sekarang lagi banyak kecederaan berlaku, lagi banyak ambulans standby kat luar. Kalau kita melihat pertandingan ni di Malaysia, di Malaysia, di luar negara pun benda ni selalu benda ni berlaku selalu disebabkan keganasan benda tu. Kita main sport, kita bukan nak tengok keganasan, kita nak tengok sistem point. Maksudnya sistem point macam badminton, dia menang melalui sistem point. Kita nak macam tu, jadi sukan kan. Kalau melakukan keselamatan, saya rasa peraturan baru ni lebih bahaya daripada bahaya. Tapi Cik Zakri, saya sikit saya tambah. Dia sebut pasal keganasan tadi. Okey, sebenarnya dalam pertandingan okey, yang saya dah tengok, saya saksikan sendiri dalam pertandingan peringkat SUKMA, peringkat SEA Games, masa tu sebenarnya saya tak nampak pun keselamatan dari segi keganasan tu berlaku di gelanggang tu sendiri sebenarnya. Okey, mungkin hanya kepada kecederaan saja. Okey. Jadi kalau compare dengan bola sepak, sukan-sukan lain body contact, keganasan berlaku di luar stadium. Yang bermain tak bergaduh, tapi yang kat luar stadium tu yang bergaduh. Tapi dekat gelanggang tu sendiri pun, okey, dan gelanggang tu sendiri pun benda tu yang walaupun bertempur macam nak rak orang kata, tapi penonton tak ada apa-apa pun kan. So apa yang boleh Cik Zaki terangkan? Ya, itu yang saya cakap. Apabila kita melakukan sukan atau kita melakukan pertandingan tu bergaduh dan kita tahu sakitnya bergaduh, maka kita sebenarnya telah bergaduh dekat dalam. Jadi yang dalam penonton-penonton yang melihat tu terdiri pada anggota pencarat silat atau anggota silat. Mereka tahu disiplin, dia orang tahu dia punya jati diri, dan mereka tahu kalau kita bergaduh, yang dia orang yang nak gaduh tu orang silat juga. Kalau di sukan lain, mungkin dia tak tahu dia ni bukan orang silat, aku orang silat, mungkin aku nak gaduh, nak tunjuk dengan kejagoan kan. Jadi itulah sebab antara setiap sukan yang taekwondo ke tukar judo ke tukar silat ke, dia tidak akan bergaduh sebab dia dah gaduh dalam gelanggang. Apa perlu dia nak gaduh lagi untuk putusan lain? Sebenarnya dia dah bergaduh dalam gelanggang, bergaduh je kan. Gitu. Okey, Saudara Zakri, kita berehat sekejap ya. Kita akan sambung semula dalam beberapa minit lagi. Kita take commercial break lah. Okey. Kita akan kembali sebentar lagi ya. Okey, bang. Baik. Okey. Okey, Cik Zakri, kita kembali semula. Okey, tadi ada kesilapan teknikal yang commercial break yang tadi kita buat yang tadi. Okey, jadi berbalik pada soalan tadi yang tadi kepada keganasan, kalau tak siap saya yang kita cakapkan tadi. Okey, so jadi maknanya adakah kita perlu memenitikkan beratkan ke atas sukan tu tersebut ataupun tidak? Maksudnya sukan yang silat sekarang ni harus dikekalkan ataupun tidak gitu ya? Yes, betul. Saya rasa sukan pencak silat ni harus diketengahkan ke lebih jauh. Kalau boleh sekarang ni dah pergi ke Asian Games, cuma 2 step lagi kita tidak ada Commonwealth dengan Olimpik. Ya, betul. Ya, sebagaimana kita dipahami beliau nak menuju ke Olimpik. Tetapi elemen yang saya tidak bersetuju adalah peraturan dalam pertandingan tu harus dikekalkan yang zaman-zaman saya dulu lah, 80-an membawa kepada 90-an tu dia harus dikekalkan, bukan sekarang punya permainan. Okay.
Saudara Zakri, adakah perubahan atau penampilan peraturan baru yang unsur-unsur MME dan WWE ni, Superman Punch ni, adakah itu mempengaruhi prestasi ambas skuad negara kita bila balik dengan 2 emas sedangkan dipertandingkan 16 pingat emas dipertandingkan di Hanoi? Jadi adakah ini 2 emas ni tak wajar dengan 16 emas yang kita masuk? Adakah itu pengaruh? Pada hakikatnya memang kita gagal lah. Kita target lebih kurang 4. Dan kalau yang paling tinggi sekali kita dapat pingat emas di luar daripada Malaysia tahun 1991 Manila ya. SEA Games 5 emas, 5 perak dan 5 gansa. Dan pencapaian itu tak dapat lagi. Sehingga sini tak dapat lagi. Cuma kalau kita tahu rumah, yes, kita dapat lebih daripada 5. Itu kita faham. Sebab kita rumah mungkin suarakan orang dan saya rasa itu gagal. Kalau kita mengatakan ni peraturan baru dikenalkan sebagai alasan tu, saya rasa tidak perlu dijadikan alasan tu sebab negara lain pun dapat peraturan yang sama. Jadi kesalahan ni adalah kita kena kaji balik apa latihan blueprint ataupun jurulatih yang kenalikan berkenaan keadaan situasi dalaman. Saya mengatakan dalaman tu sebab saya mengetahui apa masalah dalaman. Kehadiran atlet, tidak hadir atlet, ada atlet tak hadir pun tak dibagi laporan kepada pihak atasan. Ya, sebabkan elemen-elemen dalaman lah. Jadi kaji itu dulu, insyaAllah kita akan dapat pencapaian yang baik, pencapaian yang baik. Tapi kita tengok dalam standing medal tally pingat untuk silat di Hanoi, di Sukan C baru-baru ni, Vietnam dapat 6 emas. Malah Indonesia pun kita tahu Indonesia 1 emas. Jadi itu Singapura pun dapat 4 emas sama dengan Malaysia, mengatasi Malaysia. Jadi itu satu peningkatan ataupun kejutan ataupun bagaimana pada pandangan saudara Zakri? Sebenarnya apabila kita tengok Vietnam dan juga Singapura, biasa dia letak 3 dan 4, dia naik ke 2. Jadi di situ kita dapat gambaran aturan ni adalah datang daripada idea daripada Singapura. Singapura tu saya kenal, sahabat saya tak perlu sebut nama. Beliau yang membawakan perubahan ni untuk sama dengan konsep One Silat, konsep dengan MMA. Jadi kesan daripada perubahan ni mereka melonjak sebab mereka dah praktikkan benda ni dah lama. Baru dia datang ke kita. Adakah tu sebagai pencapaian dia berjaya lah. Cik Zakri, adakah tu disebut kita boleh anggap tu sebagai satu pengorbanan dalam sukan silat tu sendiri demi untuk pergi ke Olimpik? Adakah tu sebagai satu pengorbanan? Okey, saya rasa tidak. Untuk mendaftarkan diri satu-satu sukan ke Olimpik, ke Commonwealth, dia punya peraturan ni biasa. Kita mesti ada satu persatuan berdaftar dengan Olympic Council dan memerlukan negara yang anggotanya lebih daripada 30 ke 40. Dan yang pastinya negara lain tu yang menganggoti Olympic Council tu mesti datang daripada negara, bukan daripada kelab. Sebagaimana kita akan tengok di bulan Julai ni di Melaka, kita jadi tuan rumah World Championship yang akan berlangsung bulan Julai ni. Rata-rata membawa bendera negara, tetapi sebenarnya saya nak dedahkan dia orang ni datang daripada kelab. Bukan macam Malaysia, kita qualified, negeri lawan, daerah lawan, baru pergi ke kebangsaan. Kebangsaan pula lawan, menang jadi wakil Malaysia. Ni Malaysia. Tetapi di negara Eropah tidak. Dia just ambil kelab je. Pergi kelab, dia ambil, kau pergi pakai bendera England, contoh England. Dia bukan datang daripada genuine, daripada pemilihan daripada England. Dia pergi daripada kelab. Jadi itu sebab kita punya council untuk Olimpik kena wujudkan dulu. Kemudian orang kaji. Nak menganggoti adalah genuine, bukan daripada kelab. Itu punca dia. Tak perlu diubah. Encik Zakri, apa yang saya nak sebut kat sini ialah bila kita cakap tadi pasal dijangkakan silat akan nak membuat demonstrasi di Olimpik di Los Angeles pada tahun 2028. Okey, jadi apabila nak demonstrasi, untuk menarik minat
supaya rakyat jelata ataupun penonton-penonton di Olimpik tersebut, okey, yang hadir, masa itulah patutnya orang kata berlaku sedikit perubahan. Betul lah. Dari perubahan ni maksudnya perubahan dari segi teknikal. Sebab kita tengok taekwondo, kita tengok yang lain pergi ke Olimpik, dia punya permainan sama. Tetapi yang dibetulkan dia teknikal. Maksudnya teknikal tu perlu dipercepatkan, perlu diupdatekan, perlu dimodernkan. Itu yang kita setuju. Tapi untuk permainan tak perlu. Tak perlu di Olimpik tak tetapkan benda tu. Olimpik tak tetapkan kau kena ubah ni, kau kena masuk ni, elemen ni. Tak ada. Olimpik menetapkan berapa anggota kau boleh masuk. Dan kita nak lihat demonstrasi tu apa yang kau boleh buat. Pembaruan. Contohnya teknikal. Jangan terlalu meleweh sangat, banyak benci. Orang pun boris, sekejap benci. Kan? Dilayankan terus dia tu. Dalam 3 minit, 2 minit dah layan terus dia tu. Itu kita nak setuju kalau nak buat pembaruan. Untuk permainan saya tidak setuju. Dikekalkan lama, namun teknikal naklah dipercepatkan. Itu kita setuju. Okeylah bang, kita rasa nak bercakap ni memang panjang lagi bang, mungkin setengah jam lagi kot. Sebab silat ni. Tapi masa saya salah satu adalah bukan membantah, saya bagi idea, komen sebagai walaupun komen apa perlu kita nak ubah permainan silat kita, tetapi dalam pada masa sama kita ni teknikal masih lama. Teknikal perlu diubah dengan kemodenan. Okey, dengan kata-kata jawapan abang tu, kami terima kasih dan mengucapkan terima kasih banyak dan selamat berjaya abang dalam gelar persilatan ni. You all tu semua yang belakang takbir, salam saya semua. Yalah. Terima kasih bang ya. Okey. Assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum. Bila masa boleh ajak minum tak ada hal. InsyaAllah. Okey. Cari kedai mamak dia. Assalamualaikum. Okey. Zal, panjang tu bab silat ni ya. Kita nak timbang tu. Pasal dia ikut sama macam orang kata pencak silat ni. Dia ada tari dia lagi kan. Itulah tak ni. Kita memang seronoklah dengan kerjasama saudara Zakri Ibrahim, orang lama, jago, dah terbukti pencapaiannya kan. Dan kita tengoklah mungkin saudara Faizal tengok ada tak harapan untuk kita ke Olimpik lah. Sepak takraw masih tercari lagi. Saya memang kalau sepak takraw pasal Olimpik ni dah bertahun dah saya dengar cakapan orang, para pemimpin dia kan. Tapi silat ni rasa lebih ke depan ataupun lebih cerah untuk ke Olimpik. Okey, pada pandangan saya sendiri ya. Whatever pun kalau katakan dia depends pada ahli gabungan. Okey. Macam mana mereka dalam Olimpik pemilihan permainan adalah berdasarkan kepada bilangan penyertaan ataupun bilangan keahlian. Okey, ahli gabungan. Okey. Sebab apa kita tengok dalam squash agak sukar pasal bilangan dia tak ramai. Populariti dia kurang. Okey. So sepak takraw bilangan dia kita maknanya silat sehingga kalau kita apa yang kita nak pastikan ialah sampai dapat bilangan keahlian ataupun gabungan yang anggota yang tinggi dan mempunyai keahlian yang ramai. Barulah benda tu akan mendapat tempat dalam Olimpik. Okey. So itulah dengan rumusan itu sampai di sini saja rancangan kita, pertemuan kita. Diucapkan terima kasih kerana menonton Kad Merah Bicara Sukan dan sehingga jumpa lagi. Majulah sukan untuk negara. Bye bye. Assalamualaikum.